menentang fahaman yang datang daripada yang dikatakan sebagai Wahabi tu, dia fahaman dia. Dia tak boleh tengok. Dia kalau tengok je, sampai mereka nak alih, yang terkini ni nak alih makam Nabi daripada masjid Nabi. Mereka nak alih. Sebab mereka kata yang kita ziarah-ziarah ni semua ni perapat-perapat ni syirik ni. Itu dia. Pasal raja kata jangan alih je. Raja Saudi kata jangan alih. Baru mereka tak alih. Tapi dalam perancangan mereka nak alih makam Nabi. Dah keluar lebih apa kan? Mereka nak alih. Mereka nak besarkan masjid Nabi ni, supaya masjid Nabi ni lagi besar. Orang ramai datang. Dia tak tahu. Dia masih, bukan musim haji je, musim-musim lain pun penuh masjid Nabi tu. Jadi masjid Nabi ni perlu dibesarkan seperti mana Masjidil Haram. So dalam plan tu, plan pembesaran masjid Nabi tu, mereka nak alih kubur Nabi ni daripada tempat dia. Mereka nak alih. Raja kata jangan alih. Raja Saudi kata jangan alih. Tak alih lah. Itu cerita tuan. Kita nak sokongkan lagi berpuak-puak ni. Yang kita bila bercakap semua ambil dekat Sri jadi saya suka suka apa? Dia sendiri pun tak mempertahankan warisan Islam. Dia sendiri tak simpati pun kepada termusnahnya kubur ulama besar. Tak cakap. Ada gitu. Tuan-tuan buka tengok. Tak ada statement pun. Satu kenyataan pun tidak ada. Tak ada kan? Ini yang jadi masalah begitu. Itu dah geram sangat tu. Tapi akhlaknya memang Nabi begitu. Nabi tanya asyahidun fulan. Adakah nampak tak simpulan tu? Nampak tak simpulan tu? Nabi tanya. Qalu la. Maka para sahabat kata kami tak nampak. Rasulullah tak nampak pun. Maka Nabi SAW pun bersabda, qala inna hataini salataini afqalus salati 'alal munafiqin. Sesungguhnya solat dua solat ini, iaitu solat subuh dan solat asar. Kalau sini dia kata solat isyak dan solat subuh. Afqalus salati 'alal munafiqin. Solat yang paling berat di kalangan orang-orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihi ma la ataitumuha walau haqqan 'ala rabb. Sekiranya dan sekiranya kamu tahu kelebihan pada dua-dua solat ini, solat isyak dan subuh ni, kamu mesti akan datang. Niscaya kamu akan datang untuk mengerjakannya walaupun terpaksa merangkak di atas kenderaan. Macam saya kata sebut tadi kan, kereta rosak naik motor, motor rosak naik basikal, basikal rosak jangan pergi. Itu pun sampai selagi boleh lah, selagi boleh. Jangan pula pesan pula kalau dah terlantar, pesan pula dengan anak-anak jaga, bawa mak pergi sembahyang subuh. Terlantar ni kenalah nak pergi usul, seorang lepas seorang belakang usul. Tak payah sampai tu selagi terdaya. Kalau dah terlantar tu sembahyang di rumah lah. Nak buat macam mana? Kita dah tak berdaya. Selagi boleh, pergilah sembahyang berjamaah. Wa inna as-saffal awwal ala mithli saffil malaikah. Dan sesungguhnya solat saf pertama itu seperti seumpama saf malaikat. Malaikat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau alimtum ma fadilatu labtadabtumuhu. Dan sekiranya kamu mengetahui kelebihan-kelebihan dia, pasti kamu akan berusaha untuk mendapatkan. Jadi kita berusaha. Kita tahu kelebihan, kita berusaha cuba dapat saf pertama. Wa anna salat ar-rajuli ma'ar rajuli azka bi salatihi wahdah. Dan sesungguhnya solat seorang lelaki bersama seorang lelaki lain lebih baik daripada solatnya bersendirian. Wa salatu ma'ar rajulaini azka bi salati ma'ar rajul. Dan sembahyangnya bersama dua lelaki lebih baik daripada sembahyang bersama seorang. Wa kullu ma kathara ahabbu ila Allah azza wa jalla. Lebih ramai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita nak buat? Kita di sini, apa yang kita nak buat? Kita berkempen. Berkempen. Berkempen apa? Kempen ni bukan je nak kempen suruh beli barang ataupun kempen suruh cepat kaya. Tak. Kempen bukan kempen untuk suruh beli SIM kad Almail. Macam yang saya buat sekarang. Sebelum ni saya buat untuk Excel, tak berapa menjadi sebab SIM kad dia mahal. Sekarang saya beralih kepada Alten. Sebab SIM kad dia hanya RM10 saja. Modalnya RM10. Lepas itu top up RM30,
dapat 1 gig untuk RM28. Maksudnya bila ambil 1 gig itu dia tolak RM28. Dan 1 gig itu tempoh masa penggunaan dia boleh menjangkau 3 bulan. Jadi kalau kita nak pakai untuk internet saja, pakailah Altel. Kerana ianya 4G, dia laju. Ini bukan kempen dalam Allah ni. Ada ustaz-ustaz kawan-kawan kita katakan kalau kempen-kempen macam ni nanti kamu akan, ada katakan akan apa kena ada muflis. Saya pun takut juga. Tapi ini kita cerita benda baik. Bagi saya cerita benda baik tak salah dalam masjid. Tak salah dalam masjid. Kalau ada dia tuan kata, salah kata nak pakai untuk internet saja, pakailah Altel. Macam kena ada 2 handphone lah. Untuk call boleh pakai yang dulu Celcom ke Maxis ke, pakai lah. Untuk telefon SMS pakai je. Untuk internet pakai Altel. Sebab Altel ni murah dibandingkan yang lain. Altel ni lebih murah. Walaupun ada yang mengatakan Digi pun bagus, itu pulanglah tepuk dada tanya diri kita sendiri. Jadi bukan cerita pasal Altel. Ni kempen nak ajak orang sembahyang jemaah. Ada kempen. Kita buatlah pamphlet sikit ke apa ke. Sudahkah anda solat berjemaah tak masuk dalam petikus? Ingatkan benda jemputan kahwin rupanya. Sudahkah jemputan solat berjemaah? Macam Perli macam Perli bukan Perli ajak. Kita beritahu bukan Perli ni ajak. Kan kempen namanya. Sebab lagi ramai jemaah, lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bersyukur. Jadi itulah yang disebut oleh Imam Ahmad, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dan Nasai. Dan hadis yang lain an Qubad bin Hashim Al-Laythi radhiyallahu anhu qala, daripada Qubad bin Hashim Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajulaini ya'umu ahaduhuma sahibahu azka indallah min arba'atin tatrah. Sembahyang dua orang lelaki, seorang jadi imam, seorang jadi makmum. Seorang jadi imam, kawan jadi makmum. Lebih baik dari sisi Allah daripada 4 orang sembahyang bersendirian. Wa salatu arba'atin azka indallahi min salati thamaniyatin tatrah. Dan sembahyang 4 orang berjemaah lebih baik sisi Allah daripada 8 orang sembahyang bersendirian. Wa salatu thamaniyatin ya'umu ahaduhuma azka indallahi min salati mi'atin tatrah. Dan sembahyang 8 orang, seorang je menjadi imam, seorang daripada menjadi imam, lebih baik di sisi Allah SWT daripada 100 orang sembahyang bersendirian. Macam kita tengok di Maidin. Kita tengok di Maidin Meru kan, ataupun di mana-mana pun TF ke. Tapi dia bersurau, saya tak pasti, tak pernah sembahyang pun. Giant ke, Expo ke, banyak kita perhatikan orang sembahyang bersendirian. Seorang celah tiang, seorang belakang tiang, seorang dalam tiang. Tak ada orang sembahyang dalam tiang. Tak ada lah. Itu jin agaknya dia sembahyang dalam tiang. Dia duduk tiang tu, dia masuk dalam tiang tu, sembahyang dalam tiang. Itu jin tu tuan. Jangan kata manusia pula. Kan? Jangan pula tuan sangka TV Kopufil betul-betul masuk ke dalam tiang. Dekat dalam tembok besar Cina tu tuan. Nampak gambar dia masuk dalam tembok besar Cina tu, keluar balik. Itu bukan dia tuan, itu jin. Yang dia boleh jadi rupa macam dia. Itu sebab dia berkufir, dia tak berani pergi 2 negeri. 2 negara dia tak pergi. Pertamanya Indonesia. Bila dia jemput datang buat show Indonesia, dia tak mahu. Dia kata enggak boleh. Enggak boleh bapak. Enggak boleh. Ustaz semenjak pergi Padang ni cakap Indonesia kan. Rupanya Indonesia bukan saja melahirkan Syekh Nuruddin Magu Al-Banjari, rupanya Indonesia juga melahirkan seorang ulama muda tuan. Nama dia Buya Yahya daripada Cirebon, tanah jauh. Tuan tulis dia dalam YouTube tu, tulis tu Buya Yahya. Perkataannya sama lebih kurang, jadi kita boleh faham. Sebab dia menggunakan bahasa Indonesia. Yang dengar pun agak-agak macam kakak ni je. Saya tengok dalam TV tu, semua perempuan agak-agak macam-macam kampung. Daripada kampung Jawa ni, kampung Jawa tu, kampung Jawa betul masjid, kampung Jawa air kuning, kampung Jawa Taparut. Memanglah sebab di tempat jadi Jawa. Kalau saya sebut nama-nama gerang akak melopong, tak mana Ustaz. Saya sebutlah kau.